Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Hani dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai makmal komputer serta kemalangan yang mungkin berlaku di dalam makmal komputer. Ahli kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Saranya, Nurul Adeline, Nur Ayuni Nazira, Suzana Antasila dan Sharifah Batilsyah Izzati. Pengenalan. Makmal komputer adalah ruang yang menyediakan komputer perkhidmatan kepada komuniti yang ditentukan. Makmal komputer biasanya disediakan oleh perpustakaan kepada orang ramai atau institusi akademik kepada pelajar yang mengikuti institusi tersebut. Sebagai contoh, di sekolah, makmal komputer disediakan untuk memudahkan para pelajar melayari internet serta mencari bahan-bahan pembelajaran. Selain itu, beberapa makmal mungkin mengandungi komputer dengan peralatan elektronik yang dikhususkan untuk tugas atau proses tertentu bergantung kepada keperluan institusi yang mengendalikan makmal tersebut. Seterusnya, faktor-faktor kemalangan di makmal komputer. Terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah faktor manusia. Kecuaian adalah perkara yang perlu dielakkan jika berada di makmal komputer. Ini kerana bagi mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Selain itu, para pengguna makmal komputer juga perlu memahami serta mengetahui setiap langkah keselamatan ketika berada di dalam makmal komputer sebagai langkah berjaga-jaga. Faktor kedua adalah faktor mesin. Setiap makmal komputer pastinya dipenuhi dengan peralatan elektronik di setiap ruang makmal. Oleh itu, pengawasan penggunaan peralatan elektronik dan tahap kesesuaian peralatan elektrik di makmal komputer perlu diperiksa. Setiap pegawai makmal perlu memeriksa dan menggantikan peralatan elektronik yang telah melebihi tempoh penggunaannya. Faktor adalah faktor kaedah. Di makmal komputer terdapat pelbagai peralatan elektronik yang disediakan. Oleh itu, sistem pendawaian yang rapi dan kemas amat penting dan perlu diutamakan. Setiap penggunaan peralatan elektronik perlu dipastikan dalam waktu yang terkawal agar tidak melebihi had tertentu. Mengenal pasti potensi hazard di makmal komputer. Hazard elektrik. Bersentuhan dengan konduktor elektrik. Tiada pelindung ground fault. Penggunaan alatan tanpa prosedur yang ditetapkan. Hazard kebakaran. Penggunaan kod sambungan yang tidak relevan yang boleh menyebabkan kebakaran. Ergonomik. Stesen kerja dan kerusi yang tidak dilaras dengan baik menyebabkan postur yang lemah yang menyebabkan ketidakselesaan dan kecederaan. Hazard komputer. Malware, virus, penggondam komputer dan fail sistem korup. Cara mengawal hazard di makmal komputer. Hazard ini perlu dikawal bagi mengelakkan kemalangan atau perkara yang lebih buruk akan berlaku kepada pengguna. Antara cara mengawal hazard di makmal komputer ialah dengan melakukan kawalan melalui hierarki. Yang pertama ialah penghapusan. Cara terbaik untuk mengawal hazard ialah dengan menghapuskan dan melenyapkan hazard tersebut. Hazard seperti tergelincir disebabkan tumpahan air atau kerosakan peralatan disebabkan habuk atau kekotoran perlulah dihapuskan. Oleh itu, kawasan persekitaran perlulah bersih dan pekerja perlu memastikan makanan dan minuman tidak dibawa masuk ke dalam makmal. Kedua ialah pergantian. Hazard yang terdapat di makmal komputer perlulah digantikan dengan sesuatu perkara yang kurang berisiko. Peralatan atau peranti elektrik perlulah ditukarkan kepada soket individu sekiranya menggunakan soket yang sama. Faktor ergonomi juga boleh dikira seperti monitor berasingan boleh digunakan berbanding komputer riba atau tablet bagi mengurangkan sakit leher dan keletihan visual. Ketiga ialah kawalan kecederaan. Setiap peralatan di dalam makmal perlulah dimasukkan ciri-ciri keselamatan. Pendawaian di makmal perlulah sentiasa tersusun dan diperiksa bagi mengelakkan litar pintas. Kabel-kabel peralatan elektrik juga perlu disusun bagi mengelakkan kerosakan. Keempat ialah kawalan pentadbiran. Prosedur operasi standard seperti amalan kerja selamat menyediakan latihan atau maklumat bagi mengurangkan potensi bahaya. Setiap stesen perlu dinilai mengikut peraturan peralatan skrin paparan dan mematuhi piawaian keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
Kerja perbaikan juga perlu dilakukan oleh orang yang mempunyai kecakapan bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Kelima ialah menggunakan peralatan perlindungan diri. Memakai kelengkapan diri yang boleh memberikan perlindungan tambahan kepada pemakai, seperti memakai cermin mata anti sinar biru bagi melindungi mata dari kesan radiasi atau jangkitan kepada mata jika bekerja dalam jangka masa yang lama di hadapan skrin komputer. Peranan pengguna di makmal komputer. Pertamanya adalah berhormat pada orang yang ada dalam makmal. Sentiasa layan peralatan makmal komputer, guru atau pembantu dan pengguna makmal komputer yang lain. Peranan kedua adalah tiada makanan atau minuman berhampiran komputer. Ia boleh merosakkan harta benda jika air tertumpah pada peralatan makmal komputer. Seterusnya adalah masuk ke makmal komputer dengan senyap dan bekerja dengan senyap. Terdapat kumpulan dan individu lain yang mungkin menggunakan makmal komputer. Kita tidak seharusnya mengganggu orang lain. Peranan keempat adalah melayari internet dengan selamat. Pengguna hanya perlu melawati tapak web yang disediakan oleh makmal komputer. Di samping itu, bersihkan kawasan kerja anda sebelum anda pergi juga salah satu peranan. Semua kod hendaklah diletakkan di atas meja dan tidak tergantung di tepi. Kerusi semua hendaklah ditolak di bawah meja. Semua sampah sarap, kertas dan pensil hendaklah diambil sebelum tinggal makmal komputer. Jangan tukar tetapan atau latar belakang komputer dan minta kebenaran sebelum mencetak adalah satu peranan yang perlu diamalkan oleh pengguna makmal komputer. Akhir sekali, simpan semua kerja yang belum siap ke pemancu. Sebarang kerja yang disimpan ke komputer akan dipadamkan apabila komputer dimatikan atau dikemas kini pada penghujung hari. Jadi, untuk mengelakkan situasi ini, sentiasa simpan dan pastikan kerja itu disimpan sebelum mematikan komputer. Seterusnya, kaedah pengurusan dan penaksiran risiko kimia. Apabila bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dikendalikan atau digunakan bagi melakukan sesuatu pekerjaan, ia hendaklah berdasarkan penaksiran risiko kimia yang dikenali sebagai Generic Chemical Health Risk Assessment. Penaksiran dilakukan untuk mewakili pekerjaan atau tempat kerja yang boleh berlakunya risiko. Penilaian risiko ini mesti dilakukan oleh pengapit yang berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Selepas 5 tahun, penilaian risiko sebatan berbahaya mesti dilakukan semula. Ini merupakan contoh kaedah pengurusan bahan kimia. Yang pertama, kita hendaklah mengenal pasti bahan kimia berbahaya di makmal dengan melakukan pemeriksaan di makmal. Dan yang kedua ialah dengan mewujudkan daftar bahan kimia yang terdapat di tempat kerja secara komprehensif. Dan yang ketiga ialah dengan mendapatkan maklumat dan kesihatan bahan kimia daripada daftar bahan kimia dan risalah data keselamatan kimia. Dan yang keempat ialah dengan mendapatkan latihan dan mematuhi protokol kerja selamat dalam menjalankan aktiviti penggunaan bahan kimia. Kesimpulannya, sebagai seorang pengguna makmal komputer, kita harus mematuhi peraturan dan undang-undang. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan berlakunya kemalangan di makmal komputer seperti sentiasa menjaga peralatan di makmal komputer dan menyediakan pelan kecemasan jika berlaku kecemasan. Tanggungjawab keselamatan merupakan tanggungjawab bersama dan perlu dipikul untuk mencapai tahap keselamatan yang dikehendaki.